Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Carabao Cup peringkat suku A yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. Everton tersingkir selepas tewas 6-7 melalui penentu sepakan penalti kepada pasukan Fulham. Middlesbrough mudah tewaskan pasukan Port Vale dengan jaringan 3-0. Chelsea marah selepas tewaskan pasukan Newcastle United 4-2 menerusi penentu sepakan penalti. Dan Liverpool akan berhadapan dengan pasukan West Ham pada awal pagi esok. Separuh akhir FIFA Club World Cup, Urawa Red Diamond tewas 3-0 kepada pasukan Manchester City. Manchester City mudah marah ke final. Manchester City bangkit daripada kekecewaan diikat oleh pasukan Crystal Palace minggu lepas dengan marah ke final Piala Kelab Dunia FIFA pada awal pagi tadi. Mereka marah selepas mudah mengetepikan cabaran juara Liga Juara-Juara Asia musim 2022 iaitu pasukan Urawa Red Diamond dengan keputusan 3-0. Kedua pasukan sedar kemenangan hari ini melayakkan mereka ke final untuk bersemuka dengan kelab daripada Brazil iaitu pasukan Fluminense. Bagi Urawa pula, inilah peluang untuk membuktikan kehebatan pasukan asal di pentas dunia dan marah ke final kejohanan berprestij itu. Babak pertama menyaksikan The Citizen banyak mengatur serangan ke atas kubu pertahanan kelab J-League itu. Bagaimanapun, barisan serangan City yang diketuai oleh Matheus Nunes dan Bernardo Silva kerap dihampakan oleh barisan pertahanan The Red Devil diketuai Alexander Scholes. Atas sebab itu, juara UCL musim lepas itu terpaksa menunggu sehingga ke minit akhir babak pertama untuk mendahului menerusi gol sendiri Marius Hobraten. Bersama pada babak kedua, City terus mendominasi kelab J-League dan tidak memberikan ruang kepada mereka untuk menyerang. The Citizen mengadakan kelebihan mereka menerusi Mateo Kovacic pada minit ke-52 selepas menerima hantaran kapten iaitu Kyle Walker. 7 minit kemudian, Silva memastikan kedudukan City tidak boleh dicabar dengan gol ketiga yang cantik. Juara treble musim 2022-2023 itu berusaha mencari gol tambahan tetapi terus dihampakan oleh kegigihan barisan pertahanan Urawa. Keputusan 3-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Keputusan ini menyaksikan The Red Devil bakal bersaing dengan kelab Mesir iaitu Al Ahly pada 22 Disember nanti bagi menentukan pemenang tempat ketiga. Sementara final Piala Kelab Dunia menemukan pasukan City dan pasukan Fluminense pula bakal berlangsung sehari selepas itu. Everton gagal teruskan rentak kemenangan. Everton gagal meneruskan momentum kemenangan mereka dalam pertemuan peringkat suku akhir ketika bertemu dengan pasukan Fulham pada awal pagi tadi selepas tersingkir menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua pasukan terikat satu sama dalam masa sebenar perlawanan di mana kedua gol dijaringkan oleh pemain Everton sendiri. Fulham berjaya di depan pada minit ke-41 selepas Michael Keane tetapan bola ke gawang sendiri. Everton cuba bangkit daripada ketinggalan dan akhirnya mereka berjaya menyamakan kedudukan menerusi penjara baru mereka iaitu Beto pada minit ke-82. Perlawanan kemudian terpaksa diheret ke penentu sepakan penalti dengan Everton terpaksa menerima kekalahan 6-7 apabila dua pemain mereka, Amado Onana dan juga Idrissa Ganage gagal menyempurnakan sepakan penalti. Chelsea melangkah ke peringkat separuh akhir. Chelsea juga berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir Carabao Cup selepas menewaskan pasukan Newcastle juga menerusi penentuan sepakan penalti. Newcastle bagaimanapun berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu menerusi jaringan Callum Wilson pada minit ke-16. Kedudukan 1-0 itu bagaimanapun gagal dipertahankan oleh anak buah Eddie Howe sehingga ke tamat perlawanan apabila Mikhailo Mudryk akhirnya berjaya juga menyamakan kedudukan pada minit akhir sebelum perlawanan tamat. Keputusan seri 1-1 itu telah memaksa kedua pasukan untuk ke penentuan sepakan penalti di mana kelebihan Chelsea terselah jelas pada situasi tersebut. Chelsea marah selepas menyempurnakan 4 sepakan penalti manakala Newcastle hanya berjaya menyumbat 2 gol. Kegagalan Kieran Trippier dan juga Matt Ritchie untuk menjurahkan tugasnya itu juga sudah pasti mengecewakan diri mereka sendiri dan para penyokong yang datang untuk memberikan sokongan kepada mereka. Andre Onana yakin beliau tidak seteruk yang disangka. Penjaga gol pasukan Manchester United, Andre Onana, tetap yakin dengan keupayaan dan juga kebolehannya sebagai penjaga gol di kelab yang hebat seperti pasukan Manchester United. Beliau tampil mempertahankan dirinya tapi cemerlang di saingan Liga Juara-Juara musim lalu dan menganggap dirinya bukanlah penjaga gol paling teruk di dunia. Anda mau beritahu saya, dalam masa 6 bulan penjaga gol terbaik Liga Juara-Juara musim lalu menjadi yang paling teruk di dunia? Tidak. Itulah kata-kata beliau ketika ditemu buat oleh Sky Sport. Walau bagaimanapun, beliau tidak begitu gembira dengan prestasinya setakat ini. Tetapi beliau yakin ini semua adalah sementara dan keadaan akan berubah. Beliau juga percaya ini adalah asam garam yang harus ditempuh setiap pemain apabila membuat keputusan untuk menyarung jersey pasukan Manchester United. Penjaga gol yang berusia 27 tahun itu telah melakukan 25 penampilan buat pasukan Manchester United sejak menyertai mereka pada musim panas yang lalu.
Asis cemerlang Mason Greenwood terus jadi perhatian. Pemain Manchester United yang dipinjamkan ke Getafe, Mason Greenwood, telah mempamerkan asis berkualiti ketika membantu pasukan Getafe membelasah pasukan Sevilla 3-0 tempoh hari. Lebih manis lagi, kemenangan yang diraih Getafe itu telah dijelmakan di gelanggang keramat Sevilla, iaitu di Stadium Ramos Sanchez Pizjuan. Pada asis tersebut, Mason Greenwood berjaya mencetak 1 gol dan mencipta 1 bantuan untuk memberikan kemenangan ke-6 buat Getafe musim ini. Di sebalik kehebatan asis Greenwood dalam perlawanan tersebut, situasi berbeza berlaku di dalam kamp pasukan Sevilla apabila jurulatihnya iaitu Diego Alonso dipecat sejurus tamat perlawanan itu. Setakat musim ini, Mason Greenwood telah menjadikan 3 gol dan juga membuat 4 assist daripada 14 perlawanan dalam La Liga bersama dengan pasukan Getafe. Ini adalah alasan kenapa Real Madrid dilarang bertemu dengan pasukan PSV untuk aksi kalah mati UCL. Peminat terkejut ketika melihat sesi undian untuk persaingan 16 terbaik untuk saingan Champions League musim ini selepas ada keputusan yang sepertinya agak mencurigakan. Ramai yang bingung ketika melihat pasukan Real Madrid tak dibenarkan untuk diundi bertemu dengan pasukan PSV, walau kedua pasukan bukan daripada negara yang sama dan bukan daripada kumpulan yang sama. Sesi undian tersebut memperlihatkan juara daripada setiap kumpulan akan diundi bertemu dengan naik juara kumpulan lain. Walau bagaimanapun, pasukan yang datang daripada negara yang sama dan kumpulan yang sama tidak dibenarkan untuk bertemu di pusingan 16 terbaik. Real Madrid diundi untuk bertemu dengan pasukan Lazio pada akhir sesi undian. Dengan gegasi Jerman itu merupakan naik juara kumpulan di belakang pasukan Manchester City. PSV sementara itu juga merupakan naik juara kumpulan di belakang pasukan Arsenal. Dengan mereka akhirnya diundi bertemu dengan pasukan Dortmund. Walau bagaimanapun, ketika gegasi Belanda itu dipilih oleh legenda Chelsea, iaitu John Terry, mereka sebenarnya berpotensi untuk diundi bertemu dengan pasukan Real Madrid di pusingan kalah mati nanti. Walau bagaimanapun, hal itu tidak dibenarkan untuk berlaku dengan Real Madrid tak boleh bertemu dengan pasukan PSV di pusingan 16 terbaik nanti. Alasan mengapa Real Madrid tak dibenarkan bertemu dengan pasukan PSV adalah kerana mengelakkan kelab lain melanggar peraturan yang ada. Seandainya pasukan Real Madrid diundi bertemu dengan pasukan PSV, maka sebenarnya sesi undian mungkin patut diulang semula kerana beberapa faktor. Bayern Munich masih belum diundi selepas pasukan PSV. Bermaksud andai pasukan Real Madrid bertemu dengan gegasi Belanda itu, maka pasukan Bayern bakal diundi bertemu dengan pasukan Leipzig ataupun pasukan Copenhagen. Bayern jelas sekali tak dibenarkan bertemu dengan pasukan Copenhagen kerana mereka datang daripada kumpulan yang sama dan Leipzig pula kerana daripada negara yang sama. Manchester City juga masih belum diundi dan andai mereka diundi bertemu dengan pasukan Leipzig, maka ia tak boleh berlaku kerana kedua-dua kelab datang daripada kumpulan yang sama. Dan andai PSV dan juga pasukan Real Madrid dibenarkan untuk bertemu, maka ia akan menyogokkan UEFA untuk meneruskan undian kerana baki kelab yang tinggal tak boleh bertemu satu sama lain. Bayern Munich akhirnya diundi bertemu dengan pasukan Lazio, sementara pasukan Manchester City pula diundi bertemu dengan pasukan Copenhagen untuk aksi pusingan 16 terbaik nanti. Aksi pusingan 16 terbaik bakal bermula pada bulan Februari tahun hadapan dan berikut merupakan senarai perlawanan untuk aksi peringkat kalah mati saingan Champions League nanti. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Rafael Varane mahu kekal bersama dengan pasukan Manchester United. Pemain pertahanan pasukan Manchester United, Rafael Varane, menegaskan yang dia mahu kekal bersama dengan pasukan Manchester United sekurang-kurangnya 1 musim lagi. Dia kini begitu kuat dikaitkan untuk berhijrah pada bulan Januari nanti, memandangkan kontraknya akan tamat pada penghujung musim ini. United bagaimanapun mempunyai option untuk mengaktifkan tambahan setahun lagi kontraknya jika perlu. Tetapi Director of Football pasukan Manchester United, John Murtough, dikatakan telah mengadakan perbincangan dengan Liga Pro Arab Saudi tentang peluang mereka untuk mendapatkan pulangan yang lumayan jika pemain tersebut akan ke sana. Barcelona sedang pertimbangkan untuk kekalkan Cancelo dan juga Felix. Barcelona sedang mempertimbangkan untuk mengekalkan 2 pemain pinjaman mereka, iaitu Joao Cancelo dan juga Joao Felix, selepas aksi yang meyakinkan berjaya ditunjukkan oleh 2 pemain tersebut. Perkara ini disahkan sendiri oleh presiden mereka, iaitu Joan Laporta, yang memandang serius perkara tersebut. Bernardo Silva gembira di pasukan Manchester City. Bernardo Silva menyatakan kegembiraannya untuk meneruskan kerjaya bersama dengan pasukan Man City, walaupun namanya sedang dikaitkan untuk berhijrah ke Arab Saudi. Pemain antarabangsa Portugal itu juga tidak menafikan perkara tersebut. Tetapi buat masa ini tumpuannya hanyalah bersama dengan City untuk beraksi di peringkat tertinggi Eropah. Liverpool sedang dahului saingan untuk dapatkan Palhinha. Liverpool kini sedang berada di depan untuk mereka cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Fulham, iaitu Joao Palhinha. Mereka dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan wakil pemain itu untuk membicarakan perkara tersebut. Dengan pasukan Arsenal dan juga pasukan Manchester United juga sedang menantikan peluang yang sama. Gonzalo Inacio lebih berminat dengan pasukan Real Madrid. Pemain pertahanan pasukan Sporting CP, Gonzalo Inacio, berkata yang dia lebih berminat untuk sertai pasukan Real Madrid berbanding dengan pasukan Manchester United pada ketika ini.
Spurs cuba percepatkan perbincangan untuk mendapatkan Jean-Claude Todibo. Spurs diberitakan sedang mempercepatkan perbincangan dengan pasukan Nice bagi cubaan mereka untuk mendapatkan center back mereka, iaitu Jean-Claude Todibo. Spurs tidak mahu pemain tersebut terlepas kepada pasukan Manchester United. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.